Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di surau Jumaat Ar-Raudhah, Taman Paya Rungkut Perdana, Melaka. Terima kasih saya ucapkan pada seluruh ahli jawatan kuasa surau Jumaat Ar-Raudhah, imam dan seluruh jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ahli ulama, asatizah, tuan-tuan guru, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat sama-sama kita dipertemukan dengan satu tajuk yang moga-moga ianya menjadi satu muhasabah kita bersama. Tajuknya adalah tentang ikhlaskah aku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ikhlas ini merupakan salah satu daripada sifat mahmudah yang paling tertinggi sekali dalam banyak-banyak sifat-sifat mahmudah. Sabar, qanaah, tawakal, redha. Ikhlas number one, nombor satu, dia paling tinggi. Sebab itu kalau tengok dari sudut istilah ataupun dari segi sebutan ikhlas itu sendiri, dia maknanya puncak. Dia adalah satu kedudukan yang paling tinggi ataupun puncak. Kalau macam saya dulu belajar di Mesir, orang tanya, enta sakin fi, ni bahasa Arab pasalah, awak tinggal di mana? Enta sakin fi, rumah awak di mana? Ana sakin fawq khalis, saya tinggal di bangunan paling tinggi. Khalis, kha lam sad, kha alif lam sad, khalis, saya tinggal di tingkat yang dah tak ada tingkat lagi dah atas pada tu. Kalau ada atas burung yang duduk pun, paling tinggi lah saya duduk tu, tingkat paling tinggi sekali. Ana sakin fawq khalis. Jadi kalau khalis sama ikhlas, makna ikhlas pertama dapat kita faham di sini adalah satu sifat paling tinggi sekali dan tak ada yang sifat yang lebih tinggi daripada ikhlas itu sendiri. Ataupun kata para ulama, ikhlas ini juga merujuk kepada tidak ada apa-apa lagi dah kecuali hanya Allah saja. Kalau tuan-tuan biasa pergi umrah, beli tasbih lah, beli kurma kedai Arab apa kan, kita tanya ada al-'indakal tamar ajwa, jadi dia kata la mafish khalis, ataupun dia kata khalas. Haji Malaysia bagus, apa ni dia khalas. Maknanya khalas ni maknanya habis, yang dah tak ada stok. Bukan habis tapi belakang ada lagi, tunggu satu kontainer sampai, tak ada dah, kontainer tu pun dah kosong. Namanya khalas. Dia buat tangan macam ni, khalas, habis, tak ada apa dah. Khalas sama ikhlas, dalam hati dah tak ada apa dah, hanya Allah sahaja dalam hati. Bukan kerana yang lain, kerana mengharapkan pujian, mengharapkan like, terbaik, padu, mantap Pak Abu, tak ada. Terbaik, top. Saya ada iklan lagi kat ujung. No. Khalas, Allah sahaja dalam hati. Allah, puasa Allah, menyampaikan ilmu Allah, datang majlis ilmu Allah, bukan kerana sate. Pasal ramai bila sembahyang maghrib tak khusyuk, asap dia kuat ah. Lagi-lagi penceramah yang sampai tadi. Alamak, ada asap ah. Kurang khusyuknya. Temujur dia ada lidi. Kalau dia menerak punya lain. Itu jadi lain. Mungkin ceramah pun setengah jam saja. Aduh, tak faham tak apa. Itu tanda orang ikhlas tu.
Jadi orang yang ikhlas, sifat dia pertama tadi apa? Sifat yang paling tinggi. Kedua, orang ikhlas ini adalah dalam jiwa dia dah tak ada apa-apa lagi dah, hanya Allah sahaja di dalam hatinya. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Bayyinah, kalau tak silap adik-adik ni ramai hafal Quran ni ramai ya. Ayat yang kelima Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata apa? Dan tidaklah diperintahkan kamu untuk beribadat menyembah Allah melainkan dalam keadaan mukhlisin. Mukhlisin itu maknanya orang yang hati dia hanya sahaja untuk Allah sahaja. Hati dia hanya sahaja untuk Allah. Sebab itu kalau dalam Quran kan ada surah apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai habis. Ada orang kadang kita sebut nama surah dia tak cam. Baca Fatihah sikit. Oh, saya Fatihah saya tak ingat Ustaz. Loh, kau dah kenapa? Fatihah kot. Yalah Ustaz, saya Fatihah saya tak hafal. Kau semayang tak ni? Semayang. Aku tak semayang. Mestilah semayang. Aku semayang kau baca apa? Saya baca yang macam biasa tu lah. Macam biasa tu Fatihah. Oh, tapi Fatihah je yang saya tak baca. Sebab saya tak ingat. Kau jadi apa ni? Ustaz bagi ayat kepala sikit. Alhamdulillah. Oh, cakaplah surah Alham. Oh, nama surah Alham namanya. Surah Al-Ikhlas pun tak ramai orang tahu. Rupanya Al-Ikhlas tu qul huwallah lah. Qul huwallah. Dulu saya kecil-kecil masa di Kedah, orang tua-tua kadang macam nilah, kita habis semayang Isyak, kadang-kadang tu imam ada war-war kan. Dia kata tuan-tuan semua jangan balik lagi. Tuan rumah ada jemput semua sekali pergi ke majlis kulhu. Malam ni ada majlis kulhu, jemput datang ramai. Di Melaka saya tak tahu ada sebut istilah tu tak. Jemput datang dia ada buat kulhu malam ni. Kulhu? Majlis apa tu kulhu? Oh, maknanya dalam majlis tu nanti akan banyak kali baca kulhu Allah, tahlil. Kulhu. Sebutlah habis-habis. Malam ni ada majlis kulhu Allahu ahad. Nah, senang sikit. Pendek-pendek kerat bacanya. Sebab itu dalam Quran ada surah Ikhlas, atau dalam ayat surah Al-Bayyinah Tuhan sebut mukhlisin, orang yang ikhlas. Cuma para ulama menyebutkan orang ikhlas ini banyak kelebihan dia. Dalam banyak-banyak manusia yang jenis ada perangai yang macam-macam ini, orang yang ikhlas ni dia ada keistimewaan. Salah satu daripada keistimewaan orang yang ada sifat ikhlas dalam hatinya itu, pertama, amalannya itu akan terus menembus langit sampai ke sisi Allah. Amalan dia macam kita ni, amalan kita ni belum tentu sampai pada Allah kecuali kacau siapa? Kecuali amalan itu diiring dengan keikhlasan baru sampai di sisi Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, zaman Nabi dulu, pernah Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu an mendapat komen ataupun komplain daripada jemaah. Ada Bilal bin Rabah ni kita kena faham, dia bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab yang bersembangnya ana ente masya-Allah masya-Allah. Bukan. Dia orang panggil apa, orang sebelah Ethiopia, Afrika ini. Jadi dari segi alunan azan iaitu dah kompong-kompong, takkan semerdu orang Arab yang nahwan, apa ni, Hijaz, Bayati, Jiharkah tak ada, Jerkah ada mungkin. Jadi dia tak semerdu itu. Satu. Yang kedua, sebutan dia tak sefasih orang Arab, sebab dia bukan orang Arab. Jadi bila dia azan, Bilal bin Rabah bila dia azan, dia ada sikit pelat. Wallahu ta'ala alam, ada yang menyebutkan pelatnya Bilal bin Rabah itu pada sebutan asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya daripada awal tu okey lagi,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Di mana peliknya bunyi? Betulnya ash, tapi dia as. Shin jadi sin kan? Ada pendapat mengatakan Bilal bin Rabah memang dia kan dulu kan dia hamba. Tuan dia dulu punya seksa, hempuk pipi puka dia, entah macam kan dulu kan dia kena pikul dengan batu berat lah, kena seksa macam-macam pasal dia nak ikut Nabi, dia nak masuk Islam. Sampai lidah dia pun terpleot sekali, lidah dia pun tercedera. Dek kerana itu sebutan dia jadi macam tu. Ash jadi as, sin. Dia tak boleh nak shh, tu tak boleh. Ada yang mengatakan bukan kerana itu, memang dia keturunan memang macam tu. Dia kan ada orang kan pelat memang macam tu. Orang suruh baca faktor negeri ke apa, kita pun tak tahu. Auzubillah ni tak boleh nak ejah dah. Walau tu tak boleh nak ejah dah. Magdung kan, dia orang pada Rojo, Seri Medan, entah mana-mana ni kan, dia tak boleh nak auzubillah kat tu. Lepas tu jangan cerita dia, saya orang Kedah kan, saya orang Kedah. Pakcik-pakcik pun ada lah. Dulu saya mengajar Quran, balik Mesir dulu ada lah mengajar 2-3 orang pakcik ni. Baca Quran bunyi negeri bunyi kenegerian sangat. Wa rafa'na laka zikrak, macam nak roboh. Dia Quran ni, awak ni orang Jawa, Minang, Banjar, Kedah, Siam ke apa, baca mesti bunyi Arab. Quran mesti bunyi Arab, tak boleh bunyi Jawa, bunyi Siam, tak boleh. Dia mesti bunyi Arab. Tapi nak buat macam mana? Dah memang lidah, faham tak? Ni maksud saya. Ada orang memang lidah dia tak boleh buat apa dah, memang gitu kan. Ada orang pelat tu, pelat S. Saya tak suka rasa. Pam bagi sekali. Bolok lidah. Tak tahu memang dia dengan ada ke apa, tak tahu, memang macam tu. Jadi bila sebutan dia macam tu, ash patutnya jadi as, maka ada yang komplain, ya Rasul, kalau gitu nak bagi kami lah azan lah. Bagi kami lah azan lah. Nak tunjuk, ni standard. Maknanya benchmark azan mesti macam ini, fasih ni macam ni. Ada. Nabi kata kalau nak azan itu silakanlah datang esok azan subuh. Nabi pun cerdik, suruh datang azan subuh. Orang duk lali-lali lagi kan, mamai lagi ya. Azan lah maghrib, orang lalu lalang, siapalah azan tu kan. Subuh ni kata kau mai azan subuh. Azan subuh. Okeylah, orang tu pun datang azan. Dia laungkan azan, selesai saja. Turun malaikat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, pagi ni tak subuh Pagi ni tak subuh Nabi kata, selesai kami di langit sana tak dengar langsung azan pagi ni. Mana pergi Bilal? Apa MC ke apa? Ni tambah lah, cuti ke apa? Weekend ni pergi Eva Mosa mana? Maknanya apa? Bukanlah pagi tu tak dilaungkan azan. Ada tak yang azan? Ada. Tapi bukanlah Bilal bin Rabah, orang lain yang alunan dia barangkali merdu, dia pun penyair, orang sedar. Bayangkanlah kot Anwar Zain ke apa azan kan. Sedap kan. Piramli azan Semirah Padi tu kan. Sedap, merdu. Tapi kalau merdu sangat pun takut orang tak datang lah, dengar di rumah je lah kan. Jadi lepas tu rupanya bukanlah tak ada orang azan. Azan tu ada, tapi rupanya barangkali tak sampai suaranya ke langit sana. Barangkali kerana jauh di sudut hati dia, bukan lillah, bukan kerana Allah. Alunan laungan Bilal selama ini sungguh pun taklah semerdunya, tak sefasih Bilal yang pagi itu. Tetapi barangkali hatinya yang tulus, memang dia laung azan tu kerana Allah, sampai. Maknanya apa?
Itu contoh azan. Dalam hidup, apa jua amalan, kalau bukan kerana ikhlas kerana Allah, tak sampai. Shilling surau pun turun balik amalan kita ni. Itu. Sebab itu jangan main-main. Tapi janganlah takut pula lepas ni. Tak apalah Ustaz, kalau macam tu kami tak apalah. Kan azan pun tak sampai ke langit, tak payah azan. Janganlah gitu. Awas sangat koyaknya. Let lu. Cerita tak habis lagi. Dia ada cara dia. Benda boleh adjust. Benda boleh bergaduh, apa bincang? Benda boleh bincang, apa gaduh terbalik. Bau sate. Jadi ingat, itu pertama tu, orang ikhlas, amalan sampai menembus langit Allah. Kedua, orang yang ikhlas ini, jiwa hati dia memang kentalnya. Hati dia tak mudah fragile, tak mudah hancur, pecah. Dia cakaplah apa pun, dia itu orang ikhlas kan. Dia peduli apa? Kutuk, keji, hentam, maki, maintain dia. Lantak nak kata apa, janji aku buat ini, aku tahu Allah redha, Nabi suka, buat saja. Nak tunggu orang cakap ni sampai bila nak, kan? Dia buat dah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah satu ketika dia lawan dengan musuh dia. Sini saya ingkar lah cerita, kan nanti keluar tajuk pula. Dia lawan dengan musuh dia. Sayyidina Ali tuan-tuan pun tahu, dia dikenal sebagai seorang yang atlet dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi ni. Sayyidina Ali ni kalau dari sudut harta nak banding dengan Sayyidina Osman, jauh lah. Sayyidina Osman orang businessman, tokoh korporat. Sayyidina Ali ni dari sudut harta dia kurang, tapi tubuh badan dia kuat sampai Nabi seolah-olah gelarkan dia ni macam atlet, ahli sukan. Badan dia memang apa? Sado kan. Six pack ke apa kan. Macam saya pun six pack juga, tapi pakai krayon lah, lukis sendiri. Dia badan dia sado tu. Jadi dia lawan dengan musuh. Musuh orang kuat kan, dia lawan dengan musuh dia berdebat jatuh. Lalah musuh dia agak geram kot, pasal musuh dia pun malu lah depan anak buah semua. Aduh, admin kalah. Ahli grup WhatsApp tengok malu lah. Admin kena pukul, malu ada kan. Tok guru silat kena kan. Jadi lala dia geram. Dia main kotor. Tahu dia main kotor macam mana? Kalau Sarip Dol Samseng kampung dusun, dia genggam pasir, dia baling ke Piramli kan. Itu main kotor tu. Mana dalam undang-undang lawan tangan sama tangan, pedang sama pedang lah, apa pasir pula tak masuk dalam senarai. Tapi dia main kotor cara apa? Dia ludah kepada Sayyidina Ali. Dia ludah ini, dia sebenarnya kalau ludah ni, walaupun ludahan air liur tu tak kena sekalipun, itu tanda apa? Penghinaan tu. Dia macam-macam. Dia kalau orang berlawan ni tak ludah, dia tunjuk punggung. Kalau orang barat kan pelik-pelik, dia selok tunjuk punggung dia. Dah lah tak handsome punggung tu, tunjuk pula tu kan. Dia tunjuk. Itu penghinaan, faham tak? Dia nak lawan ni dia tak boleh, dia hina, dia ludah. Sayyidina Ali masa tu geram. Dia geram, dia angkat pedang. Dan kata para sahabat yang menyaksikan, itu kalau Sayyidina Ali tu dia hayun tu, itu kepala kasih potong. Itu kepala hilang terus tau. Memang dia hayun, kepala hilang. Tapi dia ada, kalau remote tu dia ada button pause. Tak jadi. Tak jadi. Sampai musuh tu pun pelik. Takut dia mengapi-ngapi pula. Kata Sayyidina Ali, tadi aku lawan engkau, yang kau jatuh-jatuh itu aku lawan kau kerana Allah. Tapi bila engkau ludah sama aku geram dengan engkau, aku lawan engkau bukan kerana Allah, tapi kerana ludah. Kerana geramkan engkau pasal ludah. Jadi aku takut kan nanti kalau aku pancung engkau, sia-sia tak dapat pahala. Pasal bukan kerana Allah, kerana ludah. Itu yang aku tak jadi tu. Hebat lah. Dalam marah pun ada ikhlas. Bagi kita balon sajalah, ikhlas tak ikhlas bagi lepas tu taubat benda boleh bincang. Taubat apa susah. Sorry, astaghfirullah.
Tapi yang dikatakan sahabat Nabi tarbiyah Rasul ni lain. Dia begitu terperinci dan begitu teliti dalam hati dan niat dia. Tak boleh. Sungguh pun yang aku nak buat ni, kalau ikut kau dia pancung pun dosa tak? Tak dosa pun. Tapi tak boleh. Bukan kerana Allah dia takut, dia bimbang. Adik-adik ni bolehlah balik rumah nanti, adik kecil tu buat tumpah air sirap ke apa, kena pula buku kitab ke apa. Tangan tu naik dah. Tangan tu memang mechanized, megamatua ni lah. Dah mechanized lah. Tak jadi nak lempang, tak jadi. Berapa kuasa 5 tak jadi. Adik tanya kenapa? Takutlah tu. Aku bukan takut, tapi aku takut aku marah engkau bukan kerana Allah. Lain macam. Dia ada tasawuf tu. Dia dah ada tasawuf dalam mengamuk tu. Biasa sebelum ni ikhlas tak ikhlas lempang sama. Itu penting. Orang ikhlas, jiwa dia dalam kawalan, jiwa dia kental dan kuat. Dan yang ketiga, kata para ulama, orang ikhlas ini dialah manusia yang paling digeruni oleh syaitan. Syaitan ni dia cukup gerun kalau manusia ini jenis ada yang ikhlas. Dalam Quran Allah merakamkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah Taala, dalam banyak-banyak manusia yang diperdaya oleh iblis syaitan, kata iblis sendiri, dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu saja yang kami surrender. Yang lain-lain semua kita orang boleh kacau, kanan, kiri, belakang, depan kita boleh cocok. Tapi orang ikhlas ni tak lut lah. Cocok sini tak jadi, dia imun dia kuat lah. Kita bisik ni tak jadi. Payah orang ikhlas ni. Itu. Sebab itu orang ikhlas ni manusia paling bertuah lah. Syaitan pun surrender dengan dia. Wallahu a'lam. Dulu ada seorang ulama, ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama tersebut, satu malam dia tidur tu, pagi esok kebiasaan dia bangun sembahyang malam. Jadi adik ni lah, ustaz nampak macam selalu bangun sembahyang malam ni kan. Tak mengaku pun tak apa. Kalau angguk tu nampak tak ikhlas sangat, tak apalah. Jadi dia biasa bangun sembahyang malam, qiyamul, ialah tahajud, taubat, hajat, apalah sembahyang malam, zikir, munajat semua. Jadi satu malam dia lambat sikit, tidur tu agak lambat sikit lah, lambat bangun. Tapi ulama kan, wali Allah pula tu, dia punya lambat bukan macam kita, pukul 11, pukul 9, subuh Tyrannosaurus dah tu. Dia lambat-lambat, dia pun maknanya lagi sikit nak masuk subuh baru sedar. Baru sedar sikit nak subuh. Itu pun dia tersedar pagi tu kerana apa? Dikejutkan oleh seekor kucing warna hitam. Kucing warna hitam pergi dekat dengan dia, cakar dia, nyau. Syekh tu pun terkejut. Dia terkejut, siap dia cakap dengan kucing itu, kenapa engkau kejut aku? Kenapa engkau yang kejut aku? Dia orang wali Allah ni, dia kelakuan dia pelik sikit lah dengan binatang pun dia cakap. Rupanya binatang tu atau kucing hitam tu bukan kucing biasa, dia adalah jelmaan jin yang jahat. Tapi ingat, bukan semua kucing hitam tu jin jahat. Sian dia orang, habis kena kejar belakang tu. Jangan, bukan semua. Tapi kan kebiasaan binatang kalau yang hitam-hitam tu dikaitkan dengan benda-benda mistik tu. Jadi dia kejut. Bayangkanlah, rupanya setan yang kejut tu yang Syekh terkejut. Dia asal kau yang kejut? Maknanya seolah-olah macam mana setan boleh kejut orang subuh ni? How come? Macam mana setan boleh kejut orang subuh? Ini memecah tradisi kesyaitanan. Mana setan kejut subuh? Macam tuan-tuan selama ni kejut subuh siapa? Awak rumah kan? Telefon tekan balik kan? Snooze.
Ini setan kejut. Itu yang dia pelik tu. Pasal kau yang kejut aku. Kata kucing tu, dia setan tu lah kan. Siang pula kucing-kucing tu. Setan tu kata, aku ni kejut kau bukannya apa. Engkau ni jenis kalau dibiarkan tidur dan tidur terlajakkan kejap lagi ni, kau bangun dengan penuh penyesalan. Kau, aduh, kenapalah aku dah lewat pagi ni. Kau akan semayang berpuluh ratus rakaat. Kau akan pergi ceramah dengan orang, jangan lewat subuh. Kau akan bersedekah untuk nak cover balik kau punya terlajak subuh ni. Jadi sebelum kau buat tu semua, baik aku kejut. Kau ni kalau kira kan macam-macam dia, tobat nasuha lah, bagai-bagai lagi lah. Kejut, kena kejut. Bangun. Kita selama ni kalau setan tak pernah kejut, maknanya bukanlah kita tu setan kan. Maknanya kita tak digeruni setan sangatlah. Pasal kadang setan tengok kita, mamak ni kejut tak kejut sama lah. Sama lah. Tahun hijrah, tahun Masihi tak berubah situ. Malu kita. Sebab itu ingat, orang ikhlas digeruni oleh syaitan. Dan banyak lagi kisah-kisah ulama-ulama kita yang bertembung dengan syaitan-syaitan ni banyak. Lain kali lah tu pun kalau panggil lah. Tak ada sate pun tak apa sampai. Sebab ikhlas kan. Tapi wujud satu persoalan dalam masyarakat kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam masyarakat kita hari ini pula timbul satu keraguan. Apa keraguannya? Apabila keikhlasan kita dipertikaikan orang ramai. Apa maknanya? Kita buat tu memang dengan hati yang tulus, kudus, mulus, ikhlas, apa lagi? Hati yang memang niat kerana Allah ni. Alamak, dia kata apa? Tiba. Dulu tak pernah nampak, sekarang datang masjid lah, semayang saf depan lah, Allah berjubah bagai apa. Dulu masa kau ni aku tak nampak. Kau ni ikhlas ke? Dia sebenarnya panggil setan tu banyak dalam masyarakat kita ni. Geng-geng macam tu ramai. Dia mempertikai. Nak pula kalau ada kawan-kawan kita ni yang ditimpa musibah, kemudian ada orang datang bagi bantuan, bagi sumbangan. Macam PKP hari tu ni kan. Saya kagum rakyat Malaysia ni, tak kiralah Melaka ke mana negeri pun, macam-macam bentuk sumbangan. Ada yang food bank, bakul makanan, dompet peduli umat, kotak rezeki, gerobok rezeki, infak dapur ummah, skuad amanita, dapur it'am santunan duafa. Macam-macam label lah. Semuanya itu bagi sumbangan lah. Bagus, kita ucap tahniah. Tapi tuan-tuan, biasalah manusia kan, bagi sumbangan ini, ambil gambar prak-prak masuk Facebook. Yang komen, kalau nak sedekah tu tak payahlah nak menunjuk, biarlah Allah Ta'ala yang menilainya. Semua nak menunjuk hashtag dan sedekah, dan kan itu. Persoalan sekarang ni, boleh atau tidak apa amal-amal kita ini dipertontonkan pada orang ramai? Boleh atau tidak? Geleng tak, angguk pun tak. Boleh ke tidak sebenarnya mempertontonkan amalan-amalan kita ni pada orang ramai atau pada mata umum, bahasa sekarang netizen lah, dan Facebook lah. Boleh atau tidak sebenarnya? Dah masuk isyak belum? Nak bagi azan dulu, azan azan okey, kita bagi laluan azan isyak dulu, dan jangan ke mana-mana. Persoalan tadi akan kita jawab selepas ini, dan azan dengan ikhlas lah, insya-Allah sudah ustaz. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini insya-Allah.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيع وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hujan eloklah berdoa waktu hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah yang turun ini bermanfaat buat kami. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengar aku dengar Muslimin muslimat sekalian, bagi menjawab persoalan kalau sekiranya ada orang cuba untuk nak mempertikaikan amalan yang kita buat, tak kiralah amalan itu sama ada ibadat-ibadat seperti sedekah ke, amal ibadat kita yang lain yang biasanya bersifat show off, yang bersifat orang lain pun nampak, atau mau tak mau memang orang akan nampak. Macam azan, takkan orang tak dengar, dia mesti didengarkan. Jadi macam mana tu status dia tu? Tak buat kan siapa nak azan nanti? Sedekah, tak sedekah nanti macam mana pula kan? Sama ada terang ataupun tersembunyi, nak bagi orang nampak tak nampak, ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Quran, iaitu antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau sekiranya engkau memberi sedekah secara terang-terangan, itu baik, kata Allah, itu baik. Akan tetapi kalau engkau bagi sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin, orang susah, maka itu lebih baik. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 271. Kata para ulama, antaranya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah hafizahullah, kata beliau, memberi sedekah secara terang-terangan, orang nampak, orang tahu, buat mock check sumbangan RM50,000 untuk surah Ar-Rawdah, Taman Paya Rumput Perdana. Bagi prak serak semua. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu bagus kerana boleh memancing semangat pada mata-mata orang lain untuk turut sama bersedekah macam orang tu buat. Maknanya apa? Kadang-kadang yang bagi sumbangan tu syarikat kecil je pun, enterprise je, bukan Sdn Bhd ke corporation ke apa, kumpulan, bukan, syarikat kecil je.
Bagi sumbangan sampai 5,000. Syarikat yang besar-besar 1,000 bagi. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Jom. 20,000 kita bagi. Tapi kalau dah bagi sembunyi-sembunyi, orang pun tak tahu. Dia tak wujud persaingan, faham? Persaingan tu yang kadang-kadang ada setengah masjid, bila dia letak sumbangan-sumbangan tu, satunya sebab nak isytihar pada jemaah, ini kutipan kita dapat, atau sumbangan tu rekod tu nak tunjuk. Dalam masa yang sama, mungkin masjid-masjid lain datang tengok, wah, ini kutipan Jumaat, surau je pun, surau Jumaat je pun kutipan berapa? Akan riak pula tak ikhlas pula ribu-ribu dapat kita masjid takkan ratus takkan 1,000 masjid kutipan. Tak boleh, jom kita kena buat program. Nampak tak? Dia wujud persaingan. Kalau jumlah kutipan semua tutup, tak nak orang tahu, kita kena ikhlas ni, kena faham tak ni? Tujuan yang baik, maka itu yang Allah kata itu bagus. Engkau bagi sumbangan secara terang-terangan, itu bagus. Tapi kalau engkau bagi secara sembunyi, orang pun tak tahu, itu kata Allah lagi bagus. Kata Dr. Yusuf Qardawi, kerana menyelamatkan hati kita daripada riak, ujub, sum'ah dan yang sama waktu dengannya. Yang lebih kuranglah sifat tu macam tu jugalah. Pasal kadang kita bagi sumbangan ni terang-terang tu, kalau orang nampak tu dia ada rasa juga. Tipulah kalau tak ada rasa tu, dia nak pula orang puji. Oh, tahniah lah haji, tahniah. Oh, banyak duit, bisnes menjadi, tahniah. Dah lah handsome, kereta besar, haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap bulan, sedekah bagusnya, anak pandai-pandai. Mau tak kembang semangkuk? Kembang, koyak seluar kawan tu telanjang balik kembang seluar dia dibimbangi. Itulah tu, dibimbangi itulah tu. Tapi nak tanyalah, kita ni sebenarnya boleh tak puji orang? Puji orang boleh tak? Puji. Dia sebenarnya dalam Islam ni nak puji hanya pada dia Allah Manusia ni kalau nak puji sekalipun, dia ajar dalam Islam seelok semoleknya dengan cara apa? Dengan cara apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, iza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu. Nabi kata, kalau engkau tengok seseorang itu, dia hebat, anak dia hebat, hartanya banyak, kuat bersedekah, keturunan hebat-hebat, muka kok ganteng, cemerlang anaknya, gaji besar-besar, saudara adik-beradik semua keturunan bagus-bagus, ngapal Quran, handsome, apa lagi, semua dia maka Nabi kata, falyad'u lahu bil barakah, doakanlah keberkatan untuk orang itu lagi bagus daripada kita handsome-nya, cantiknya, comelnya. Elok doakan berkat. Macam mana doa berkat? Apa? Barakallah, kan? Barakallah. Itu yang kalau pengantin kan. Pengantin kan kita kagum pengantin. Kemah sampai 16. Kagum, cantik. Laki tu pula askar apa, dia kan uniform dia kalau kahwin kan lain. Pedang tak payah keris, pedang kan. Yang perempuan pula muka macam pelakon. Takjub. Islam aja barakallahu lakuma wa baraka wa jama'a bainakuma fil khair kan. Barakallah kan, berkat untuk kalian berdua. Jangan cantiknya, wedding of the year. Jangan. Dia doakan berkat dulu. Barakallah. Ni macam ni live Facebook ni. Live Facebook ke YouTube? Facebook. YouTube. Ni dekat ruangan komen ni mesti ada. Terbaik ustaz, terbaik. Padu ustaz, padu. Bobo lagi ustaz, bobo lagi. Benar.
Semua yang benar-benar ustaz. Tukar. Barakallah. Itu ayat dia. Barakallah. Kan? Kahwin, dapat baby, anak comel. Orang puji, Allah comelnya anak. Agak, comelnya anak. Jawab apa? Memanglah ikut mak dia. Agak ke bapak pecah rumah. Gigi sengit, hidung sengit. Agak mak ni. Orang Bugis. Dandan. Jangan macam tu. Dia kalau orang comelnya anak lah, alhamdulillah. Dan kita pun tak payahlah muji sangat. Eloknya barakallah. Yang tu pada mak bapak dia. Barakallahu lakum. Berkat mak bapak dan anak ini. Itu cara dia. Ada tu contoh lah. Tapi lepas ni kalau nak puji janganlah takut. Kan nak puji ustaz pun barakallah. Dandan. Tapi bolehlah permulaan berlatih sikit-sikit. Barakallah, tabarakallah, dan apa-apa yang sama maksud dengan berkat. Itu Nabi ajar. Cuma kita ni dalam bab bersedekah ke bagi sumbangan, kita nak bagi terang-terangan, sembunyi-sembunyi, itu terpulang masing-masing pada niat masing-masing. Mulut orang kita tak boleh kawal. Mulut orang macam mana? Tapi kalau ada juga orang cuba nak mempertikai, kita nak bagi tahu dia, Islam tak ajar kita menghakimi hati orang. Dan kita pun sama, jangan duk menghukum hati orang. Baik ada makna. Baik ada makna. Dulu tak pernah pun. Jangan tu. Dia menghakimi hati orang. Tak boleh, Islam tak bagi. Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Sahabat Nabi ini dalam satu peperangan yang mana dia berhadapan dengan musuh. Jadi ada seorang daripada musuh ni, entah macam mana dia tampil ke depan dan dia tiba-tiba dia syahadatain, dia apa? Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap, padahal dia kafir lah. Dia mengucap, tapi dia musuh. Sahabat Nabi yang nama Usamah bin Zaid ini terus bertindak, bunuh. Dia bunuh mamat yang mengucap tadi tu. Dan berita Usamah bin Zaid dibunuh musuh yang mengucap tu viral, tersebar, sampailah ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi dapat tahu saja, Nabi pun panggil Usamah, panggil menghadap. Nabi tanya dia, "Hai Usamah, apa sebab engkau buat macam tu? Kawan tu elok dia mengucap, maknanya seolah dia mengucap kalimah syahadah masuk Islam lah. Yang pergi bunuh buat apa?" Jawab Usamah, dia kata, "Ya Rasulullah, dia tu mengucap syahadah tu bukannya betul pun. Dia takut kena bunuh itu. Daripada kena bunuh, baik mengucap. Kalau dah mengucap kan mesti dia tak berani nak bunuh. Maknanya dia bukan mengucap syahadah tu betul sangat pun. Dia semata-mata nak menyelamatkan diri dia ya." Itu kata Usamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpesan. Salah satu pesanan Nabi, "Inni lam aumar an unaqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bersabda Nabi kata, "Sesungguhnya aku tak diperintahkan untuk memeriksa menyelongkar hati manusia, dan aku tak disuruh membelah perut manusia." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Apa maknanya? Nabi kata, aku tak diutuskan untuk nak menyelongkar hati orang. Mana-mana engkau tahu kata betul ke hati dia memang semata-mata kerana yang bercakap tadi tu? Tak boleh. Alah, bukanlah ikhlas sangat pun. Alah, dia tu bukan ikhlas pun menunjuk ke orang.
macam bagus sangat. Tak boleh nilai hati orang. Jadi lepas ni dah bukan apa, sebab kita kan sekarang ni media sosial, Facebook, Instagram, kan banyak kita tengok sedang memberi sumbangan kepada mangsa banjir. Banjir belakang rumah tak tolong pun. Yang Terengganu tolong. Melaka ni ada banjir tak tolong. Tak ikhlas. Tak nunjuk. Kau tahu mana orang jiran belakang rumah tu dia tak tolong. Faham tak? Itu Islam larang kita jangan hakimi hati orang. Saya pun kadang dengan kita-kita pun kena kadang. Kita pergi restoran, kedai makan. Kadang-kadang kedai makan tu baru nak naik. Kedai makan tu baru buka lah, baru potong reben lah perasmian. Dia minta tolong ustaz. Ustaz makan, ustaz ceritalah sikit sedap, asam pedas ke apa kan. Nanti bolehlah ustaz share video ni, ustaz makan boleh promote. Kita pun buat lah. Makan lah ketang lah budak, oh ni sedap. Mana-mana yang peminat seafood datang sini, sambal dia, petai dia, asam pedas dia sedap kan. Sate lagi kan. Ni memang kena bagi nampak gaya ni. Banyak kali sebut ni kan. Jadi bila saya letak di video di Facebook, Instagram, ada yang komen, tak payahlah nak menunjukkan kekayaan. Kau dah kenapa? Aku tolong orang promote kedai dia. Kau faham tak bai? Bai pula tuan-tuan. Kita bantu promosi kedai dia, ekonomi orang Islam kita. Kita Facebook, alhamdulillah follower tu ada. Kita gunakan platform tu memperkenalkan produk orang kita. Dah dia kata tak payahlah nak menunjuk-nunjuk makan semua. Yalah, kami ustaz-ustaz bukan boleh buat benda tu semua. Kami ni baca Quran, pergi umrah, iktikaf dalam masjid, tu je lah. Makan ketam semua tak boleh. Kami makanan kami habatus sauda, minyak zaitun, kurma. Kekoh lah kotak kurma tu. Susah tu. Baru ni anak saya dia demam. Baru baik daripada demam. Masa demam dia sebut ayah nak makan durian. Pergilah durian mantin tu kat Negeri Sembilan tu. Pergi lah makan. Tangan berkuning-kuning. Ada orang tegur, Ustaz pun makan durian lah. Kan saya dah kata, kami makan habatus soda lah. 6 kotak sehari. Janganlah macam tu, relax lah. Saya pun human being. Manusia biasa juga. Kita jangan menghakimi hati orang. Engkau tahu ke aku ni nak menunjuk ke aku nak jangan. Kita bantu promosi resort, homestay, hotel kawan-kawan kita. Bangan kawan-kawan. Tak payahlah nak menunjukkan kebahagiaan. Lu tak bahagia ke? Ayat tu kenapa? Kenapa? Mana dia tahu kita nak menunjuk-nunjuk ke apa? Sebab tu tajuk ni saya bawa malam ni. Supaya nak membetulkan yang menonton netizen. Jangan macam tu lagi. Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan, dia kata apa? Kata Sayyidina Umar, seseorang tu kalau dia buat baik, dia tunjuk benda baik, maka aku akan sayang dia sebab dia tunjuk benda baik walau niat dia tak baik. Niat tu dia dengan Allah. Dia tunjuk baik lah. Tak payahlah keluar perkataan alah nak tunjuk baik. Sekali dia tunjuk jahat pada muka, dia tunjuk baik tu pemujur. nak dia tunjuk jahat lah. Tak nak kan? Tak payahlah dia tunjuk baik, kira okey lah. Alah tunjuk baik depan mak, okey lah. Jangan. Kata Sayyidina Umar, walau niat dia tak baik, dia tunjuk perangai baik, aku sayang pada dia. Tapi kalau dia tunjuk jahat, perangai tak elok, buruk, tak senonoh, walau hati dia baik, aku benci dia. Walau hati dia baik, walau niat dia baik. Macam mana? Niat baik tapi perangai jahat. Macam mana tu? Aku tetap benci dia, kata Sayyidina Umar. Jadi moral of the story, pelajaran paling penting di sini, tak payahlah, berhentilah mulai malam ini dan saat ini daripada menghakimi perbuatan orang.
dengan hanya sekilas pandang kita kata elah nak menunjuk, elah banyak kan. Lagi-lagi masa tempoh kempen hari tu, banyak mulut-mulut macam tu. Tiba turun sebelum tak pernah nampak, dukung orang tua, cium tangan orang tua mana-mana. Orang tua dia pun tak cium. Mulut tu, ya Allah, mana kau tahu dia tak pernah buat baik selama ini? Tak faham tak? Rumah dah siap, pahat berbunyi, itulah tu. Tak faham ah. Tak, masalahnya kalau yang cakap tu yang jenis tak semayang tu cerita lain. Kopiah atas kepala, janggut parah dada, tu yang pelik tu. Bukan sini, bukan sini. Ini soleh belaka semua ni ha. Tidak, tak dapat sate. Jangan tuan-tuan, jangan. Tapi mari pula satu pahaman. Dia kata gini, Ustaz. Sebenarnya Ustaz, amalan-amalan ni, kita sebenarnya amalan apa-apa Ustaz, kita tak boleh tunjuk ke orang. Amalan kita mana boleh tunjuk ke orang Ustaz? Amalan kena sembunyi-sembunyi, yang sebetulnya lah. Kan? Inilah. Kalau betul amal ibadah tak boleh nak tunjuk ke orang, kita cadangkan pada mamat tu, engkau sembelih lembu korban dalam rumah engkau seorang-seorang. Kau dan lembu. Dah kau tu lembu dah. Tak tahulah nak rebah macam mana. Kau seorang dengan lembu tu gelak seorang. Kau seorang lah. Tak boleh Ustaz. Dia kalau tumbang lembu korban kena buat tempat lapang. Dah tu kau kata tak boleh buat depan orang. Kau dengan lembu je lah kan. Tu tak faham. Betul ke ibadah ni tak boleh nak tunjuk ke orang? Ini dengar. Al-Syekh Imam Al-Aiz Abdis Salam rahimahullah hafizahullah, dia menyebutkan dalam Islam sekurang-kurangnya kita dan amalan ada 3. Macam mana yang dikatakan 3? Ada ibadah pertama, macam mana sekalipun disyariatkan mesti kena tunjuk. Ibadah tu kok mana pun kau kena tunjuk, tak boleh sembunyi. Apa contoh? Khutbah Jumaat. Ada khatib, Ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa antum muslimun. Tiba jemaah depan, saya dengar. Dengar Allah. Ittaqullah. Kau dah kenapa? La ilaha illallah. Dia kena kuat. Ittaqullah, tuan. Barakallah, dia kena kuat. Bertakwalah pada Allah. Beliau mata-mata merah mata-mata. Dia kena semangat. Tapi semangat pun kena tengok jugalah teks sebut kan. Ingat kecil dulu, time Jumaat kan sedap tidur kan. Time Jumaat tu dia sebab malaikat banyak. Dia tahu kan tanda-tanda malaikat banyak tu dia mengantuk. Dia sejuk. Ni malaikat banyak lah ni, dia mengantuk. Aduh, mengantuk. Sekali khatib tu teks tak baca dulu, dia naik dia bagi ya. Hari ini ramai remaja-remaja, pemuda-pemuda telah memenuhi paku-lantai di seluruh negara. Apa benda pula paku lantai ni? Pakawaulam taya pakulti. Ejaan betulnya pakulti sebutnya. Pakawaulam taya paku lantai dibaca khatib itu. Tak apa lagi. Mari sekali dia sebut umat Islam harus jadi umat yang kemetod. Kemetod pula. Yang leno-leno tersedap. Metod. Kemetod. Aku salah dengar ke khatib salah sebut kemetod. Tapi bagus juga dia perasan. Maaf. Kak mim tadal. Committed. Committed rupanya. Betul. Sambung tidur balik. Aduh. Dia kena kuat. Khutbah kena terang, disyariatkan untuk tunjuk. Yang kedua, apa ibadah disyariatkan untuk tunjuk apa? Ibadah apa? Kok mana pun kena tunjuk. Takbir raya, mana boleh senyap-senyap. Allahu akbar. Kena semangat, kena kuat. Lagi apa? Kena kuat dan semangat. Qomat, iqamah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Barulah yang tengah ambil sembahyang tu gelabah kelang kabut. Kan? Tu kena kuat. Lagi apa? Azan. Azan kena kuat. Orang kena dengar. Tu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Aiz Abdi Salam, ada ibadah yang disembunyikan itu lebih afdal. Apa dia ibadah yang sembunyi lebih afdal? Ibadah apa? Antaranya adalah termasuklah zikir-zikir dalam solat, zikir-zikir dalam semayang. Contoh, kita rukuk, subhana rabbiyal azim kan a'la. Lama tak semayang subhana rabbiyal azim azim. Subhana rabbiyal azim. Kan perlahan. Perlahan kan? Bukannya kuat. Tapi kalau semayang kita rukuk dengan tak baca subhana rabbiyal azim tu, sah tak semayang? Sah tak semayang? Masa rukuk tu senyap kan? Sah tak? Sah, tapi boring kan? Kau buat apa melengung? Bangun lah. Sami Allah. Baik baca. Sujud subhana rabbiyal a'la, kan perlahan-perlahan. Itu contoh. Lagi apa? Yang ketiga, kata ulama, ada ibadah kadang-kadang elok sembunyi, kadang-kadang elok ditunjukkan. Apa dia? Iaitu pertama, sedekah, tadi saya dah sebut. Kedua, ibadah yang kadang-kadang elok terang-terangan, kadang-kadang elok sembunyi-sembunyi, itu namanya dakwah. Dakwah ni ada ketikanya ni macam ni, semua orang dengar, semua nampak. Facebook, YouTube, semua orang dengar, terang-terangan. Tapi ada ketikanya dakwah ini kena sembunyi-sembunyi. Mungkin kadang kita nak tegur sesetengah orang, 2-3 orang ikut semayang dah, kita tengok semacam lain macam. Panggil masuk beli imam, panggil masuk pejabat sekejap sembang, kita panggil beritahu dia. Kadang kau cakap daripada orang kan dia malu, sembunyi-sembunyi, panggil dia masuk bilik je. Maaf nak beritahu sikit lah. Apa dia? Tapi segan nak cakap. Cakap je lah, tak apalah. Kita kena saling ingat mengingat. Oh, macam ni. Zip seluar tu kan, memang jenis tak boleh tutup ke apa? Memang nampak tenganga. Oh ya ke? Baru dia tutup. Nak cakap depan orang kan malu. Zip malu dia. Bagi tahu dalam bilik lah. Ni contoh zip je lah, dan benda-benda yang lain lah. Kain terkoyak ke, nampak aurat ke apa kan. Ada orang macam tu, jenis pakai kain sampai 15 tahun dah, lusuh, jarang dah kain tu pun. Seluar dalam tak pakai. Penampakan sosok paranormal tu banyak nanti. Dia duduk soft pertama, soft kedua, ketiga tu yang tak khusyuk tu. Imam macam panjang, boring. Apa nak buat lah? Nengok kain orang, gajah duduk, gajah meniarap. Ini bukan gajah, ini anak gajah. Anak gajah. Tak faham, tak apalah kan? Nampak sangat ikhlas tu. Tapi ustaz, macam mana kami ni nak beramal ni ustaz? Kami ni nak beramal, tapi kan nanti dia datang satu penyakit nama riak. Riak tu kan, tahulah kan, riak kan. Saya nak sebutkan malam ini tuan-tuan semua, kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, dia kata apa? Dia sebut orang yang beramal kerana manusia itu syirik. Buat amalan kerana orang itu syirik. Tapi jangan terkejut pula syirik orang macam semua berhala pula syirik apa main sihir. Tak tu syirik pun dia ada pembahagiannya. Tinggalkan amalan kerana orang itu riak. Kenapa tak pergi masjid? Yalah kan nanti orang kata alim sangat. Jadi maknanya simpan sikit alim tu. Itu yang tak pergi tu. Kau tak buat sebab takut orang kata riak. Buat kerana orang syirik, tinggalkan kerana orang riak.
Kata Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah engkau terselamat dari keduanya. Bukan buat kerana orang dan bukan tinggal kerana orang. It's all about kerana Allah. Itu je. Itu je. Tapi jangan salah guna pula. Kerana Allah ni semua payah. Keluar berdating. Sebenarnya boleh ke kita keluar berdua-duaan macam ni? Kerana Allah. Syaitan kau kepala. Alamak, mana dia belajar? Dia budak sekarang kan macam tu. Dia pakai dalil untuk menghalal benda-benda haram tu payah tu. Ada orang yang jenis-jenis macam tu. Ada. Jadi macam mana ni ustaz? Kita nak buat macam mana ni? Kadang-kadang terlintas, tipu lah. Tuan-tuan buat amalan, nak pula amalan yang memang terang-terang orang nampak. Macam mana nak selamatkan hati tu daripada riak? Apa makna riak? Riak datang daripada perkataan ra'a. Ra'a maknanya nampak. Riak menampakkan amalan soleh untuk mendapat puji-pujian orang. Dia riak ni berkait dengan amalan soleh. Buat jahat tu tak kira riak tau. Ui, riak gila dia merompak. Jahat tu tak riak. Riak apa? Riak ni semua hal-hal amal-amal soleh dipertontonkan pada orang dan memang dengan niat dia. Orang kan biasa lepas main isyak, biasa start motor balik dalam makan apa kan. Tiba pula dia bangun sembahyang sunat ba'diyah isyak. Allah. Tak jadi pula. Allah. Sambil mengharap kiri kanan tengok. Dia memang niat. Itu riak lah tu. Dia memang niat. Tapi perjalanan untuk nak sampai ke tahap ikhlas ni bukan mudah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, untuk kita nak mencapai tahap ikhlas, kadang-kadang kita kena lalui dulu perasaan-perasaan yang menyinggah di hati ni. Benda pertama kali kita buat, riak tu dia lintas dalam hati lah. Betul tak betul? Buat benda orang tak buat. Dalam sebaris soft kita ni, tabung golek datang. Tak ada tol lah. Tabung tu tak menyinggah langsung. Sampai kat kita, kepala agung yang merah RM10. Lambat pula masuk. Kecil sangat lubang surau buat. Boleh tolak kan? Alamak. Dia mesti ada lah. Tipu lah kalau tak ada perasaan. Faham maksud saya perasaan apa? Dia mesti ada juga. Tapi kalaulah itu alasannya, sampai bila kau nak sedekah? Itu yang Imam Ghazali kata, kau redah aja perasaan-perasaan itu. Lama kelamaan ikhlas tu akan datang. Nak tunggu ikhlas sampai bila? Bila bang nak pergi masjid? Itulah. Memang nak pergi. Elok dah start motor lah. Sampai depan masuk pagar, pijak tangga surau. Riak pula rasa. Rasa ni? Ni. Riak ni. Saya start motor balik. Senang sangat macam tu. Janganlah. Tak boleh. Dia, sebab tu Imam Ghazali kata, engkau ada tiba-tiba dia menyinggah perasaan macam tu, kau redah buat lama kelamaan ikhlas tu akan datang. Dia ikhlas ni bukan semudah disebut. Ikhlas, senang. Sedut entah mana-mana ikhlas dah. Dia memang kena usahakan dulu. Lama kelamaan tu bau Allah kurniakan manis dia tu. Macam kita kan pertama kali laungkan azan. Mungkin dia pula suara merdu, dia pergi pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati dia macam Mekah. Aku rasa debu-debu Mekah tu sampai.
Asyhadu an la belum lagi. Astaghfirullahalazim, riak pula. Jam ah. Ustaz cerita azan tak sampai langit. Tuan-tuan, setakat ni je lah azan saya. Saya minta lah pada siapa-siapa ya. Cik Isyam tu tolong sambung azan saya boleh. Kau dah kenapa? Azan je lah. Standard lah dah. Dah seorang kau sedap. Azan je lah. Dah elok sedap takkan tak bagi sedap pula. Azan je lah. Lama-lama. Macam Tok Bilal kita kan. Tok Bilal majlis-majlis kampung-kampung. Melaka ni kan banyak majlis-majlis ratus-ratus tahun. Tok Bilal tu pertama kali dia azan memanglah saya ingat ada jugalah sikit-sikit dalam hati. Suara sedap. Apa ramai perempuan terjun sungai tau. Menyesal. Aduh. Tak dapat tidak diazan kat baby ya. Aduh kan. Hantuk kepala semua. Tapi dia dah azan kat 30 tahun. Tak kalah hari-hari dia riak. Letih nak riak hari-hari. Macam Mekah. 30 tahun. Sampai satu tahap dia dah rasa manisnya amalan tu. Kalau tak buat rasa tak kena. Macam tuan-tuan yang pencinta-pencinta majlis ilmu lah. Dia tak datang tu macam tak kena. Hari dia macam ada yang tak kena tau. Orang Allah dah kurniakan ikhlas lah tu. Dia dah sure. Dia dah asyik dengan ibadah. Imam-imam kita kan, suara sedap. Imam pun bukan imam sila, tahu imam sila tahu. Sila. Bukan kan? Ini imam lantekannya ni, imam Jakim ni. Jabatan agama ni, Jakimnya. Logo Jakim ni. Jakim. Halal sini. Ini bukan haramnya tau, ini bukan makan. Ini halalnya tau. Asal Jakim je halal. Ni dia pun smart. Soft. Garang baru dilantik. Lain macam soft. Makmum tu 2 orang Tapi dia punya gaya kan. Sampai makmum kata, "Mam, kita bertiga je ni." Kita mau berlatih. Latihnya berpuluh tahun jadi imam tak adanya gitu lah. Dia relax lah. Riak tu semua dah macam mainan lah. Bukan lagi hinggap di hati dah. Dia akan rasa manis dalam amalan dia. Dan saya ingat perasaan yang samalah yang akan dirasai tuan-tuan semua. Teruskan beramal. Kalau mungkin di permulaan ni ada rasa janggal, takut-takut orang ngata, redahi perasaan itu. Lama-lama Allah kurniakan pada kita keikhlasan. Wa ja'alna minal mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Cukup dekat ni lah sembang-sembang kita malam ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan yang banyak dan manfaat yang berganda-ganda, dan seterusnya kita kongsikanlah ilmu yang tak seberapa ini dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu ta'ala alam. Namun sebelum berakhir, saya nak buat soal jawab sikit. Bukan soal jawab apa. Biasa tuan-tuan soal saya jawab. Tak, malam ni saya soal tuan-tuan jawab. Siapa dapat jawab betul saya nak bagi hadiah lah. Di tangan saya ni ada buku. Ni buku keempat saya. Jodohnya Dropship Pahala. Buku ni alhamdulillah, tak silap saya sempena PKP hari tu lah. PKP hari tu alhamdulillah keluar. Ada di luar sana lah siapa nak beli. Yang ni di tangan saya ni, ini yang nak bagi free je lah ya. Satu je lah. Tapi dah satu, nak dapatnya kena jawab soalan dulu. Siapa jawab betul kita bagi hadiah. Okey, sila jawab soalan saya nak sebutnya. Sila sebutkan 3 kelebihan orang yang ada sifat ikhlas. Muslimat pun boleh, tapi tak kau lagu belakang tu tak apa lagu ya. Angkat tangan. 3 kelebihan orang yang ada sifat ikhlas. Ya, sila. Yang pertama, amalan akan terus sampai. Ikhlas macam saya, apa? Amalan sampai di sisi Allah. Satu. Jiwa hati sangat kental. Hati jiwa dia kental. Yang ketiga, dia ada manusia yang akan dibunuh oleh setan. Apa setan tadi tu? Saya tak dengar pula. Digeruni oleh syaitan. Tak dengar pula bunyi setan kat hujung tu.
tahniah kita ucapkan. Juri awam setuju kan dengan jawapannya, betul kan? Untunglah awak menulis. Nanti ambil pada saya kan mana depan. Tahniah kita ucapkan. Yang lain-lain siapa dapat ada di luar sana. Ada pelbagai lagi lah buku-buku di luar. Tak silap ada salah satu buku saya yang alhamdulillah mendapat permintaan juga. Tajuknya 20 sen ke syurga pun ada juga ya. Tajuk lah bukan harga. Tajuk dia 20 sen. Dia kata ke syurga 20 sen je ustaz. Adalah ceritanya. Tu ada di luar sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami dan seluruh ahli keluarga kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah, orang yang tak pernah kedekut akan hartanya untuk menyumbang ke jalan-Mu. Ya Allah, Ya Allah, rahmatilah buat seluruh orang-orang yang mengimarahkan surau Jumaat ini. Ya Allah, masukkanlah mereka di dalam syurga-Mu. Ya Allah, jadikan kami semua di kalangan orang-orang yang bertuah menjadi jiran kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Ya Allah, ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.